Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat patang kepada semua pendengar. Berita seterusnya dipetik dari BH Online, bertajuk Final Award, tuntutan waris Sultan Sulu tak jejas kedudukan Sabah. Kuala Lumpur, Final Award berhubung isu tuntutan waris Sultan Sulu yang dikeluarkan dalam prosiding timbang tara di Mahkamah Arbitari Paris, Prancis mengikut konvensional New York baru-baru ini tidak akan menjejaskan kedudukan Sabah sebagai sebuah negeri dalam Persekutuan Malaysia. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata, Malaysia beberapa kali menegaskan tidak mengiktiraf maupun melayan sebarang tuntutan ke atas Sabah yang diiktiraf Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan masyarakat antarabangsa sebagai antara yang menubuhkan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Ingin ditegaskan, kerajaan Malaysia tidak berdiam diri, sebaliknya telah mengambil beberapa langkah perlu untuk menghentikan prosiding tuntutan berkenaan. Katanya, menggulung perbahasa usul menjunjung kasih tita diraja bagi kementerian itu di Dewan Rakyat hari ini. Kamis lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tunku Jaafar, dilapor berkata keputusan Mahkamah Arbitaris Paris untuk Malaysia membayar pempasan AS 14.92 bilion bersamaan RM 62.59 bilion ringgit kepada pihak mendakwa sebagai waris Sultan Sulu adalah tidak sah kerana tidak berlandaskan undang-undang. Beliau berkata keputusan ditetapkan penimbang tara Dr. Gondoza Stampa itu sudah dibatalkan dan tidak lagi sah dari segi undang-undang. Pada 28 Februari lalu, agensi berita Spanyol melaporkan Dr. Stampa yang juga penimbang tara Spanyol mengarahkan Malaysia membayar pempasan kepada pihak mendakwa sebagai waris Sultan Sulu. Malah, Malaysia didakwa tidak membayar wang pemisah sejak 2013 dan dikatakan melanggar perjanjian 1987 yang ditandatangani Sultan Jamal Al-Alam, Baron de Avobek dan Alfred Den mewakili syarikat British Utara Borneo. Sementara itu, Saifuddin berkata, kedaulatan Pulau Pisang di Johor tidak dipertikaikan Singapura dan lokaliti itu adalah hak milik Malaysia. Beliau berkata, Singapura turut mengiktiraf hak kedaulatan itu berdasarkan perjanjian di Meterai antara almarhum Sultan Ibrahim dan Gubernur Negeri-Negeri Selat Sri James Alexander Swettenham pada 6 Oktober tahun 19. Hanya pengurusan rumah api di sana berada di bawah pengurusan dan pentadbiran Maritime and Port Authority of Singapore. Malaysia mempunyai kawalan sepenuhnya terhadap Pulau Pisang dan pekerja di rumah api itu perlu mendapat kebenaran negara serta perlu melalui laluan imigresen Malaysia di Kukup, Johor untuk keluar dan masuk ke kawasan berkenaan, katanya. Mengenai keselamatan pejabat dan kaki tangan kedaulatan di luar negara, beliau berkata kerajaan sama sekali tidak berkompromi berhubung isu itu selain bersedia melakukan proses evakuasi jika perlu. Pada waktu sama, dari masa ke semasa, kita juga menaik taraf sistem keselamatan pejabat perwakilan Malaysia di luar negara. Contohnya seperti kamera letter tertutup, kad akses dan pendaftaran pelawat, katanya. Menyentuh konflik Rusia-Ukraine, Saifuddin berkata Malaysia sudah menyatakan pendirian di pelbagai peringkat dan sentiasa berkecuali, namun sentiasa menghormati hak kemerdekaan sesebuah negara dan integriti sempadan.